Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Petang ni sama-sama kita dalam program Klinik Hawa untuk kita membincangkan satu topik berhubung dengan perkataan ataupun perkara muta'ah. Muta'ah. Okey. Muta'ah ni kita mungkin pernah dengar lah. Maksud muta'ah ni biasa sebut. Tetapi apakah maksud muta'ah ini? Okay. Jadi petang ni kita akan sama-sama berbincang dan mengupas berhubung dengan konsep memahami konsep muta'ah. Okay. Muta'ah ni yang selalu kita sebut, yang biasa kita dengar menurut kitab Kifayatul Akhyar, okay, muta'ah ini ialah satu nama bagi harta, okay, ataupun pemberian yang diberikan oleh suami kepada isteri kerana suami menceraikannya. Suatu pemberian ataupun harta yang diberikan oleh suami kepada isteri kerana suami menceraikannya. Okay. Itu maksud muta'ah mengikut kitab Kifayatul Akhyar. Okay. Jadi kita berbincang, itu menurut kitab. Jadi menurut undang-undang kita, undang-undang keluarga Islam kita, ada ataupun tidak wujudnya muta'ah ini. Okay. Jadi menurut undang-undang keluarga Islam Terengganu, okay, peruntukan undang-undang tahun 2017 ada menyebut berhubung dengan muta'ah. Okay. Dikata apa muta'ah ini? Muta'ah ini ialah bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Okey. Dalam kitab ada, dalam peruntukan undang-undang ada. Jadi sebenarnya perkataan muta'ah ataupun pemberian muta'ah ini ada ataupun tidak nas kewajipan untuk suami membayar muta'ah kepada isteri. Okey. Sebenarnya ada di dalam Al-Quran sendiri berhubung dengan kewajipan muta'ah, iaitu di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 241. Okey. Dalam ayat Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 241 ada disebut, yang kita perlu baca ayat tu panjang. Ada sebahagiannya menyebut iaitu walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, iaitu yang membawa maksud dan isteri-isteri yang diceraikan itu berhak untuk mendapat muta'ah atau pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib ke atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ada peruntukan di dalam Al-Quran itu sendiri berhubung dengan muta'ah ini. Jadi bukanlah saja-saja je seorang isteri yang diceraikan itu boleh menuntut muta'ah saja-saja pergi mahkamah nak tuntut muta'ah. Ada peruntukan dari segi undang-undang, ada peruntukan di dalam Al-Quran dan juga ada disebut di dalam kitab. Okey. Jadi timbul satu persoalan. Adakah seorang perempuan yang diceraikan itu boleh menuntut muta'ah walaupun telah lama dia bercerai? Faham tak maksud saya? Okey, katakanlah dia dah bercerai. Kalau orang bercerai tahun lepas, sebulan yang lepas, kita kata bolehlah dituntut muta'ah. Persoalannya kalau dia dah bercerai 5 tahun lepas ataupun 6 tahun lepas,
Adakah boleh dia menuntut muta'ah? Adakah muta'ah itu masih lagi boleh untuk dituntut ataupun dia dah luput dah, expired dah orang kata. 6 tahun dah cerai baru nak tuntut muta'ah, expired dah. Adakah begitu dalam Islamnya? Okey, kita dengar apa kata para ulama. Okey. Menurut Imam Al-Qurtubi, okey, menurut Imam Al-Qurtubi ini adalah daripada mazhab Maliki. Okey. Dia mengatakan bahawa sesiapa yang jahil tentang muta'ah sehingga berlalunya masa bertahun-tahun lamanya, kewajipan itu tetap kekal. Maknanya dia sebab dia tak tahu. Bukan kita semua tahu kan. Jadi kita tak tahu benda tu. Jadi berlalulah masa 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, kewajipan itu kekal. Okey. Manakala menurut Iman Al-Ashbaq, dia menyatakan tidak menjadi kewajipan ke atas bekas suami jika bekas isteri telah meninggal dunia. Tak wajib kalau meninggal dunia. Maknanya kalau hidup jadi wajib dah. Jadi wajib lah kan. Jadi ulasan dia jadi terbalik. Tidak menjadi kewajipan kepada bekas suami sekiranya bekas isteri telah meninggal dunia. Tak wajib dah memang dah. Sebab puan tak ada dah. Siapa nak tuntut muta'ah? Sebab muta'ah tidak boleh dituntut secara wakil diri. Tak boleh tuntut. Kena empunya diri tu sendiri yang pergi menuntut. Bukan macam nafkah. Nafkah anak tak apa. Anak dah tutup, mak tutup bagi pihak anak. Tu lain. Muta'ah kena empunya diri yang menuntut. Okey? Okey. Jadi apa syarat untuk mendapat muta'ah? Dapat muta'ah ni apa syarat dia? Okey. Yang pertama syarat dia ialah adanya perkahwinan. Okey? Adanya ataupun wujudnya perkahwinan. Perkahwinan di sini adalah perkahwinan yang sah menurut hukum syarak dan undang-undang. Okey, contoh, kalau saya kata, apa saya kata undang-undang dan juga hukum syarak? Sebab banyak perkahwinan yang berlaku yang kadang-kadang tidak sah menurut hukum syarak walaupun mereka hidup sebagai suami isteri, ataupun tidak sah menurut undang-undang walaupun mereka hidup sebagai suami isteri. Contoh saya bagi, seorang isteri yang diceraikan oleh suami nak menuntut muta'ah sedangkan perkahwinannya itu dilakukan di luar negara yang tidak mendapat pengesahan. Contoh yang paling mudah saya kabur, kalau orang nikah di Thailand, dia cerai. Lepas tu dia buat pengesahan, tiba-tiba nak tutup muta'ah. Boleh ataupun tidak? Memang ada perkahwinan, tetapi perkahwinan itu adakah sah ataupun tidak? Maka untuk membolehkan dia menuntut muta'ah, dia kena sahkan dulu perkahwinan dia. Itu syarat dia. Dia nak tutup muta'ah ke, dia nak tutup edah ke, dia nak tutup hak jaga anak ke, nak tutup harta pencarian ke, poin utama dia kena sahkan dulu perkahwinan dia. Maka perkahwinan yang dimaksudkan untuk syarat mendapat muta'ah ini adalah perkahwinan yang sah menurut hukum syarak. Okey, bila dia dah kahwin, kat contoh dia kahwin dekat Thailand, dia balik ke Malaysia buat pengesahan di Pejabat Agama Kuala Terengganu lah. Kalau dia duduk di daerah Kuala Terengganu, bila pejabat agama dah meluluskan perkahwinan dia itu adalah sah menurut hukum syarak dan juga undang-undang, kalau berlaku perceraian, maka si isteri atau bekas isteri itu berhak untuk menuntut muta'ah. Okey? Okey. Yang kedua, syarat untuk mendapat muta'ah, berlakunya persetubuhan di dalam perkahwinan itu. Okey? Yang ketiga, untuk mendapatkan muta'ah itu hendaklah berlakunya perceraian di antara suami dan isteri. Okey, saja-saja tidak akan wujudnya muta'ah, kerana muta'ah dan juga nafkah iddah itu dia hanya akan terbit apabila adanya perceraian. Okey, contoh saya bagi,
katakanlah seorang isteri itu menuntut cerai di mahkamah syariah ataupun suami itu failkan perceraian di mahkamah syariah. Dia pun bincanglah dua orang sebelum berlakunya lafaz cerai. Jadi sebelum lafaz cerai, si isteri nak bercerai sangat. Si kata tak apa, saya gugurkan hak saya untuk tutup nafkah iddah dan tutup muta'ah. Contoh saya bagi. Okey, dia kata sebelum bercerai dia kata saya gugurkan hak saya untuk dapat iddah dan muta'ah. Okey. Kemudian suami kata, okey, saya lafaz cerai. Dia pun bercerailah di hadapan hakim ataupun di hadapan mahkamah syariah. Maka selepas lafaz cerai itu dibuat oleh si suami, hakim akan bertanya sekali lagi kepada isteri, adakah keputusan dia untuk gugurkan nafkah iddah dan muta'ah itu masih sama, ataupun dia kata saya nak tutup semula. Boleh ke dok saya nak tanya? Jawapan dia boleh, sebab hak itu muncul selepas bercerai. Hak tu muncul selepas bercerai. Tadi dikata saya tak ambuh tu sebab belum berlaku perceraian. Maka hak itu tidak wujud lagi. Iddah pun, hak nafkah iddah tidak wujud, hak muta'ah pun tidak wujud. Tetapi bila suami lafaz aja cerai, selepas saja lafaz cerai itu dikata orang mahkamah sahkan, maka barulah timbul hak nafkah iddah dan hak muta'ah. Kalaulah pada ketika itu tiba-tiba si isteri itu berbolak hatinya nak tuntut balik, boleh. Dia nak kata, tadi, tapi kita kena ingat orang Islam itu diikat dan juga kita berpandukan kepada janji. Betul tak? Kita berpandukan pada janji. Kalau betul dia berjanji tadi, dia kata saya tidak akan menuntut. Kalau dia berpegang pada janji, maka dia tidak akan menuntut. Tetapi kalau dia nak tuntut juga, kita tidak boleh menghalang. Sebab itu hak dia. Dan kena tahu hak itu terbit selepas berlaku perceraian. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak faham. Tadi dia kata, tadi awak kata tak nak tutup benda ni. Dulu kata tak mau tutup. Dan apa sekarang mari tutup? Sebab benda tu datang kemudian. Faham Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada apa hukum muta'ah. Nak tuntut ni apa hukum muta'ah. Okey. Okey. Menurut mazhab Syafi'i, okey, muta'ah itu adalah wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan oleh suami, sama ada perceraian sebelum bersatu dengan suami atau selepasnya. Okey. Tanggungan muta'ah itu tidak akan gugur dalam apa pun perceraian yang berlaku. Okey, tidak akan gugur, muta'ah itu tetap ada. Kecuali jika perceraian itu berlaku disebabkan keaiban di belah ataupun di sebelah pihak isteri. Keaiban di sebelah pihak isteri terhadap suami ataupun bercerai kerana mati. Cerai mati. Cerai mati memang tak boleh tutup muta'ah dah kan. Jadi ada iddah sahaja di situ. Okey. Jadi itu hukum dia. Maka hukum dia adalah wajib. Okey. Okey. Kemudian kita tengok dari segi peruntukan undang-undang, ada ataupun tidak berhubung dengan muta'ah ini. Okey. Muta'ah ini sebenarnya ada dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu tahun 2017 di bawah Seksyen 57. Okey, kalau pergi ke mahkamah tutup muta'ah, hakim akan putuskan muta'ah ini di bawah Seksyen 57. Di mana seksyen ni saya baca dikata selain daripada hak isteri untuk memohon nafkah. Okey, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sagu hati kepada pihak mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu, maksudnya mendengar kedua-dua pihak, pihak suami dan pihak bekas isteri, dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu diceraikan tanpa sebab yang patut,
mahkamah perintahkan si suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut menurut hukum syarak. Okey. Jadi kita pun tanya, dah nak menuntut mutaah ni banyak mana kadar mutaah? Kadar penetapan mutaah. Okey. Sebenarnya di dalam Islam tidak ada satu kadar khusus untuk mutaah. Tidak ada satu kadar khusus untuk mutaah. Okey. Tetapi apa yang menjadi panduan kepada pihak mahkamah ataupun kita sendiri, ada sanak saudara yang ingin menuntut mutaah, ialah berdasarkan panduan yang dibuat oleh ijtihad para ulama. Okey. Di mana ijtihad ulama daripada mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kan? Jadi kita pakai mazhab Syafi'i mengatakan bahawa disunatkan pemberian mutaah itu tidak kurang daripada 30 dirham. Ni zaman dululah. Sunat tidak kurang daripada 30 dirham atau barang yang sama nilai dengannya. Okey? Dan menurut ijtihad ulama mazhab Syafi'i, setinggi-tinggi bayaran mutaah adalah bayaran tebusan khadam. Zaman dulu, nak tebus khadam ni jumlah dia memerlukan satu nilai yang tinggi. Maka setinggi-tinggi mutaah adalah sama nilai dengan bayaran tebusan khadam. Dan yang paling sederhana ialah pemberian pakaian. Okey, ni ijtihad ulama mazhab Syafi'i. Dan disunatkan kadarnya sampai separuh daripada mahar mithil, mahar semasa berkahwin, mas kahwin misli. Kalau katakanlah adik-beradik dia nikah dulu, mahar dia 5,000. Jadi masa giliran dia, ayah dia kata, samalah, kita pakai ikut kakak dia lah dulu 5,000 juga. Itu dipanggil mahar misli yang seumpama dengannya. Dia paling-paling kurang separuh daripada mahar itu. Okey. Jika tidak ada satu persetujuan antara suami dengan isteri ini, bekas suami dan bekas isteri ini, tidak ada satu persetujuan berhubung dengan kadar penetapan ni, maka jumlah dia itu akan ditentukan oleh pihak mahkamah. Duk bala-bala orang ni nak tinggi, orang ni nak sikit, orang ni nak banyak, orang ni kata saya tak piti nak bagi. Jadi mahkamah yang akan tentukan berapa yang akan dapat oleh pihak si isteri. Okey. Jadi selepas saya beritahu kadar itu akan diputuskan oleh pihak mahkamah. Jadi mahkamah nak putus ni, jumlah ni berdasarkan ataupun atas pertimbangan yang mana? Atas asas apa mahkamah nak putuskan mutaah ini? Okey. Asas pertimbangan mutaah ini yang pertama, asas pertimbangan dia yang pertama ialah kemampuan bekas suami. Asas dia ialah kemampuan bekas suami. Okey. Di mana di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 ada disebut, iaitu suami yang senang hendaklah memberi pemberian sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah itu menurut kemampuannya juga. Okey, jadi timbullah persoalan kemampuan suami ni, kemampuan bila? Masa tuntutan dibuat ke atau bila? Okey. Kemampuan suami yang akan diambil kira oleh pihak mahkamah ialah kemampuan suami ketika bercerai. Okey. Maksudnya begini. Okey. Katakanlah dia bercerai pada tahun 2020. Okey. 2020, dia tuntut mutaah tahun 2022, 2 tahun selepas itu, tidak terlalu lama. Okey, tetapi mungkin pada tahun 2020 itu suami dia kerja gaji 2,000. Okey,
Dan ketika tahun 2022 dia difailkan pentuntutan muta'ah, suami dia gaji 3,500. Beza kan? Naik 1,500 sebab 2 tahun dah. Jadi asas pengiraan pihak mahkamah dan asas perkiraan kemampuan itu adalah ketika bercerai. Okey, ketika suami dia gaji 2,000. Sebab kalau gitu tidak adil. Islam itu cantik, Islam itu adil. Jadi kalaulah kita kira ketika masa sekarang, maka ramailah orang yang akan tuntut berpuluh-puluh tahun selepas bercerai. Sebab apa saya kata gitu? Dulu suami dia kerja khani cabuk je, 10 tahun lepas cerai jadi pegawai. Jadi pun tutup masa tu, hakim pun kira masa tu. Adil tak? Tidak adil. Okey? Contoh, saya ada satu kes di mana seorang perempuan itu menuntut muta'ah, dan ketika dia menuntut muta'ah, suami dia itu telah pun dinaikkan, dikurniakan pangkat menjadi datuk. Masa cerai dengan dia dulu, duk jadi datuk pun suami dia orang biasa-biasa je, orang niaga. Tetapi selepas bercerai, dalam 2 tahun selepas bercerai, suami dia dimurahkan rezeki, dikurniakan pangkat datuk. Maka dia memfailkan muta'ah. Jadi mahkamah ambil kira ke tidak? Boleh dia nak beritahu kepada mahkamah, suami saya berkemampuan, suami saya berniaga, suami saya mempunyai kelayakan sebagai datuk. Tetapi mahkamah akan ambil kira ketika bercerai, suami dia itu bukannya orang sesiapa pun, bukan orang berpangkat. Kalau ketika bercerai, suami dia seorang ahli perniagaan dengan pendapatan bulanan 10,000, 10,000 lah yang akan diambil kira oleh pihak mahkamah. Okey? Okey. Okey. Ada juga yang dalam kalau kita lihat kepada kes-kes di mahkamah syariah, ada juga pihak ataupun kes-kes yang diputuskan di mahkamah syariah, bukan sahaja di Terengganu tetapi juga di negeri lain, yang mengatakan bahawa kemampuan suami itu juga ada yang melihat dari sudut pemilikan harta. Okey, asas dia suami berkemampuan. Okey, kemampuan itu dilihat ketika berlaku perceraian. Tetapi boleh juga mahkamah melihat kemampuan suami itu ketika perceraian itu adalah berdasarkan pemilikan harta. Contoh, isteri dia boleh pergi ke mahkamah, dia boleh buktikan yang suami dia ketika bercerai dengan dia dulu memiliki harta yang banyak. Contoh, ada tanah 10 lot. Ada tanah 10 lot, ada kereta 3 buah, ada rumah 2 buah. Dia boleh buktikan benda itu. Sedikit sebanyak pembuktian ia berhubung pemilikan harta si suami, mahkamah akan ambil kira. Okey, ini ada dah kes-kes yang sebelum ini yang diputuskan oleh pihak mahkamah. Bukan di mahkamah Terengganu saja, tetapi juga di mahkamah syariah negeri lain. Okey. Okey, asas yang kedua untuk mendapatkan pertimbangan mahkamah berhubung dengan muta'ah ialah kedudukan dan sifat bekas isteri. Okey, hak ni penting. Kedudukan dan sifat bekas isteri. Sifat itu apa? Sifat itu ialah perwatakan. Okey. Si kedudukan ni adalah keturunan ataupun status keluarga bekas isteri itu dalam masyarakat. Okey. 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 Sebab apa saya kata begitu? Kerana pihak mahkamah akan tengok. Okey, dia nak tuntut muta'ah. Contoh dia menuntut muta'ah 300,000. Ni biasa. Kalau sebab lama dah kan kononnya sakit hati, dia biasanya muta'ah ni amount yang diletakkan, jumlah yang diletakkan oleh bekas-bekas isteri, dia letak sesuka hati sahaja dituntut. Dia kata dapat tak dapat cerita lain, kita letak dulu, kita bubuh dulu. Saya ada satu kes yang masih lagi dalam perbicaraan. Dia tuntut muta'ah, saya mewakili yang bekas suami. Dia menuntut muta'ah, isteri dia menuntut muta'ah 300,000. 300,000, 100,000. Agak-agak dapat ke tidak?
Setakat kes yang saya buat, saya pernah buat kes muta'ah ini, yang paling banyak yang pernah dapat yang saya buat ialah 40,000. 40,000 sahaja. Tutuplah 100,000, 300,000, biasanya susah untuk dapat. Okey, sebab apa? Pertimbangan dia yang tadilah kemampuan suami ketika bercerai, kedudukan dan sifat isteri. Okey, kedudukan dan sifat isteri ni ialah, kalau saya pergi detail dia, biasanya mahkamah akan tengok suami isteri ni dari segi latar belakang dia tu, dia akan tengok pendidikan dia, pendidikan taraf mana. Suami isteri dia ni dulu ada benda, ada CJ ke, ada diploma ke, ada ijazah ke, ada master ke, ada PhD ke. Okey, satu dia akan tengok. Yang kedua, dia akan tengok isteri dia ni adakah orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Maksudnya seorang pegawai, orang yang tinggi ke, berpangkat datuk ke, memegang satu ketua jabatan yang memegang satu carta organisasi, ataupun orang yang sangat-sangat seorang ahli politik yang dikenali, tiba-tiba bercerai. Maka perceraian itu menjejaskan reputasi dia, menjejaskan air muka dia. Maka itu yang akan menjadi pertimbangan mahkamah. Hak tu yang akan jadi menyebabkan sikit sebanyak dia akan dapat banyak. Macam saya kata, yang saya pernah buat kes yang mendapat 40,000 itu, yang si bekas isteri itu, saya mewakili bekas isteri. Bekas isteri itu adalah seorang usahawan yang pernah mendapat anugerah ataupun tokoh daripada kerajaan negeri Terengganu. Jadi bila dia diceraikan oleh suami dia tanpa sebab, dan perceraian itu nanti saya akan kupaslah hak lain lagi, yang banyak lagi syarat-syarat dia. Dan perceraian itu berlaku dengan talak 3 secara sekaligus. Okey, secara talak 3 secara sekaligus ketika beliau menunaikan umrah. Suami dia tak pergi dia menunaikan umrah. Suami dia tidak ikut dia menunaikan umrah. Dia pergi menunaikan umrah. Tiba-tiba di Tanah Suci Mekah, suami dia menghantar WhatsApp mengatakan menceraikan dia dengan talak 3. Jadi apabila dia balik ke Malaysia kita, habis selesai ibadat umrah dia balik ke Malaysia, dia buat pengesahan lafaz cerai. Bila bercerai di luar mahkamah, cerai di rumah ke, cerai dekat kedai ke, bala-bala cerai kedai, bala-bala cerai kat rumah, ataupun bala-bala balik kampung, cerai depan mak ayah. Maka perceraian itu dipanggil perceraian di luar mahkamah. Maka jangan buat senyap, pergi ke mahkamah, buat pengesahan lafaz cerai. Walaupun selepas bercerai itu, katakanlah cerai-cerai dengan mak depan mak, balik kampung, bala-bala cerai. Lepas tu nak balik semula ke rumah kita ke KL tu, baik semula. Tak ada masalah nak baik. Tetapi yang bercerai di kampung, di rumah mak tu, buat pengesahan lafaz cerai. Bila buat pengesahan lafaz cerai, mahkamah akan tanya ada rujuk ataupun tidak. Jadi bolehkah buat ke mahkamah, saya ada rujuk dengan isteri saya bercerai tarikh sekian-sekian, saya rujuk tarikh sekian-sekian. Jadi mudah untuk akan datang sekiranya berlaku perceraian untuk dibuat pengiraan talak tu. Kayak gini tiba-tiba dulu mari nak cerai ni mahkamah ni, hakim akan tanya, puan dengan cik pernah bercerai tak sebelum pada ni? Pernah. Bila cerai? Lama dah dulu. Dah lama dah tu bila? Dah ingat dah tarikh. Dah masa tu cerai talak berapa? Talak 1. Dah lepas tu rujuk balik tak? Rujuk. Lepas tu nak kira guana. Hakim akan korek juga. Nak tahu juga yang hak cerai dulu tu, hak talak 1 tu, tahun bila? Rujuk tu rujuk dalam edah ke, macam mana ke, dia akan kira. Sebab dia akan menimbulkan kesan kepada perceraian hak yang di baru file tu. Kalau di baru file, bila dilafaz sekali lagi akan jadi 2. Betul tak? Dia akan jadi 2. Jadi tinggal 1 lagi talak. Sebab tu hakim akan tanya, bila berlaku cerai hak dulu, rujuk ke tidak? Ataupun dulu lepas pada tu akad nikah semula ke? Sebab tu dan saya kata kalau bercerai di luar mahkamah, buatlah pengesahan lafaz cerai. Okey? Jadi berbalik kepada kes yang saya kata yang menuntut dapat muta'ah 40,000 ni, selepas mahkamah sahkan dia telah pun bercerai secara talak 3, maka si bekas isteri pun menuntutlah muta'ah. Dia tuntut muta'ah, tak silap saya, tak sampai 100,000. Dia tuntut dalam
99,000, tak silap saya. Lama dah kes ni. 99,000. Dan kemudiannya suami dia, bekas suaminya itu adalah seorang kaki tangan kerajaan yang berpangkat. Okey. Jadi bila pergi untuk perbicaraan di mahkamah, dia memberitahu pada mahkamah bahawa perceraian ni memberi kesan kepada dia, menyebabkan dia tidak boleh tumpu kepada perniagaan dia. Jadi perniagaan dia merosot sebab dia nak pergi nega. Jadi dia sedih, tak tahu sebab apa suami aku cerai, aku tak tahu. 3 jadi tak tahu sebab. Lepas tu suami dia senyap je, tak khabar sebab apa, dia tanya tak khabar. Jadi menimbulkan kesan, menyebabkan dia jadi kuru, jadi menimbulkan satu kesan kepada diri dia. Jadi bila mahkamah mengambil kira benda itu, dan ketika perbicaraan di mahkamah, dia tunjuk CJ penghargaan yang dia dapat, dia bawa kelak dia yang dia dapat, maka antara pertimbangan mahkamah lah dia mendapat 40,000 untuk muta'ah. Sebab tu saya kata kedudukan dan keturunan ini memainkan peranan antaranya sedikit sebanyak untuk mendapatkan muta'ah yang tinggi. Mahkamah akan tanya, okey dah awak latar belakang pelajaran peringkat mana, pendidikan 1. Kemudian dia akan tanya family, keluarga orang yang macam mana. Sebab ada orang yang dia bukannya, mungkin dia pegawai kerajaan sahaja, tetapi bila kita selidik, dia merupakan seorang anak yang orang yang berpangkat, anak datuk. Jadi perceraian dia tu menyebabkan orang kenal dia, anak datuk tu cerai. Jadi menimbulkan satu benda yang aib pada dia. Jadi kedudukan keluarga dia. Sebab kita akan tanya juga, ayah mak kerja apa? Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik dia kerja apa kebanyakannya? Jadi ini yang akan diambil kira oleh pihak mahkamah. Okey. Menurut Al-Imam Abu Zahrah dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah ada menyebut bahawa ulama berselisih pendapat tentang kadar muta'ah yang wajib ke atas suami. Dia ada 3 pendapat mengikut Imam Abu Zahrah. Iaitu yang pertama, pertimbangan dia ialah berdasarkan keadaan suami. Susah ataupun senangnya suami. Kalau suami susah, bagi ikut kesusahan suami. Sikit je lah maksudnya, bukan tak boleh bagi langsung. Kalau suami seorang yang senang, dia akan bagi dalam jumlah yang mengikut ukuran kesenangan dia. Okey. Pandangan yang kedua berdasarkan kepada keadaan isteri. Macam saya kata tadi lah, keadaan isteri, iaitu di mana adalah tidak dikira patut untuk memberi muta'ah sekiranya muta'ah itu diberi satu persalinan pakaian yang tidak bermutu kepada isteri yang kaya. Isteri orang senang, beri baju harga RM50, isteri pakai baju harga RM300. Tak patutlah kan? Sebab itulah dia akan kira dari segi latar belakang isteri. Okey. Pandangan yang ketiga, dia kata pemberian muta'ah itu dinilai berdasarkan kepada keadaan kedua-dua pihak, iaitu pihak suami, bekas suami dan juga keadaan bekas isteri. Okey. Asas pertimbangan yang lain, asas pertimbangan yang lain untuk seseorang isteri itu mendapat muta'ah, iaitu walaupun tahun ni tidak ada nas ataupun dalil. Sebab dalam perbahasan para ulama, 2 je dikupas untuk isteri mendapat muta'ah. 1 berdasarkan kepada kemampuan suami, yang kedua sifat dan juga kedudukan isteri. Ini sahaja. Tetapi ada juga yang mengatakan lamanya tempoh perkahwinan itu turut diambil kira sebagai satu asas untuk dapat muta'ah yang lebih tinggi. Okey, walaupun tidak ada nas ataupun dalil, tetapi lama tempoh perkahwinan itu boleh dijadikan ukuran untuk dapat muta'ah yang lebih tinggi. Sebab ada satu kes yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah di mana dia mengatakan bahawa sekalipun tidak ada nas atau dalil bahawa bayaran muta'ah boleh dibayar berpandukan tempoh lama perkahwinan berkuat kuasa, tetapi pihak mahkamah berpendapat adalah wajar menjadi satu ukuran pertimbangan kadar bayaran muta'ah mengikut lama tempoh perkahwinan, di samping melihat kemampuan suami dan taraf kedudukan isteri. Contoh, dia nikah
baru 3 bulan. Lepas tu cerai. Dia kan nak minta muta'ah 50,000. Betul tak? Kan? Jadi itu yang mahkamah akan tengok. Dok logik 3 bulan nikah 50,000, suami kerja kenapa? Kan? Istilah dia. Jadi itu antaranya. Kalau kata minta 50,000, orang tu telah bercerai selepas berkahwin 20 tahun, ada logiknya oleh pihak mahkamah. Sebab tu kita kata lama tempoh perkahwinan itu turut dikira, turut mahkamah ambil sebagai asas pertimbangan. Okey. Ni pun asas pertimbangan yang seterusnya ini pun tidak ada dalil ataupun nas, tetapi turut diambil kira oleh sesetengah mahkamah. Dan ini juga adalah saya cerita berdasarkan pengalaman saya yang buat kes, okay, iaitu takat sumbangan terhadap keharmonian rumah tangga. Okay, mana dikira kadar muta'ah itu selain daripada kemampuan suami, sifat isteri, kedudukan isteri, tempoh mana lama mana perkahwinan, dia kira dari segi sumbangan isteri itu dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Ini termasuk juga pengorbanan si isteri melahir dan menjaga anak-anak. Melahir dan menjaga anak-anak. Jadi dia ambil kira. Itu dikira sebagai pengorbanan isteri yang berlaku dalam rumah tangga sepanjang mereka hidup sebagai suami isteri. Jadi ditengoklah, dah lama ni rumah tangga nikah 30 tahun. Anak apa orang boleh? 4 orang. Suami isteri kerja tak kerja. Dah anak siapa jaga? Suami isteri yang jaga. Ada pembantu rumah? Tidak ada. Dah urusan rumah tangga, makan minum atau anak sekolah siapa buat? Isteri yang buat. Jadi sedikit sebanyak mahkamah akan ambil kira. Walaupun bukan semua mahkamah akan ambil kira benda ni. Ada hakim yang akan ambil kira benda ni, ada hakim yang tidak akan ambil kira benda ni. Sebab apa saya kata ambil kira dan tidak ambil kira? Kerana tidak ada nas ataupun dalil yang mengatakan wajib ambil kira benda ni. Jadi asas kena juga ambil kira. Dok. Jadi atas mahkamah lah sama ada nak ambil ataupun tidak. Okey. Okey, antara sebab juga mahkamah akan ambil kira pertimbangan untuk dapat muta'ah banyak ataupun sikit ialah kesan daripada berlakunya perceraian itu. Okey, sebab ada orang apabila berlakunya perceraian, dia akan mengalami satu tekanan emosi. Contoh macam saya kata tadilah, yang bercerai talak 3 secara tiba-tiba oleh suami ketika menunaikan umrah. Maka secara tak langsung memang akan menjadi satu tekanan emosi. Dia duk fikir, sebab apa saya kena cerai? Sebab apa saya kena cerai? Apa salah? Memang dia akan tertanya-tanya dan sedikit sebanyak akan menyebabkan tekanan emosi. Jadi mahkamah akan tengok benda ni. Ataupun kalau seseorang perempuan itu seorang yang berkerjaya. Contoh, dia seorang guru. Disebabkan perceraian itu menyebabkan rutin harian dia sebagai guru jadi terganggu. Dia nak mengajar. Saya ada jumpa orang yang dia tidak boleh menumpukan tumpuan ketika mengajar disebabkan dia diceraikan oleh suami. Jadi satu tekanan kepada dia. Jadi menimbulkan emosi, jadi sedih, lepas tu mari nangis. Jadi satu benda yang menyebabkan trauma. Jadi mahkamah akan ambil kira benda ini sebagai satu kesan yang memberi berapa nilaian untuk dia mendapat muta'ah. Okey. Dan antara sebab mahkamah mengambil kira kesan selepas perceraian ini adalah kerana antara hikmah muta'ah itu diberikan kepada bekas isteri adalah untuk menggembirakan dan menenangkan hati dia selepas diceraikan. Itu antara hikmah muta'ah. Okay, untuk menenangkan dan juga untuk menggembirakan hati selepas diceraikan. Dan secara tidak langsung untuk menutup malu dan juga untuk memulakan hidup baru si bekas isteri selepas diceraikan oleh suami. Contoh saya bagi, kalau seorang perempuan yang tidak bekerja, kalau orang bekerja lain, orang perempuan yang tidak bekerja yang selama ini bergantung kepada suami,
tiba-tiba diceraikan tanpa sebab oleh suami, nak keluar terkotak-kanting. Kalau adanya pemberian muta'ah ini oleh suami, sikit sebanyak pemberian muta'ah itu boleh dia jadikan satu modal untuk dia mulakan hidup baru. Mungkin dia boleh start nega kecil-kecilan ke daripada modal pemberian suami dia tu. So dia kata sebagai satu pemberian untuk memulakan hidup baru. Okey. Kemudian antara asas juga untuk mendapatkan muta'ah ini, asas pertimbangan pihak mahkamah ialah perceraian itu berlaku disebabkan ataupun isteri itu diceraikan tanpa sebab yang patut. Diceraikan tanpa sebab yang patut. Okey? Ini adalah syarat kelayakan untuk isteri menuntut muta'ah. Diceraikan tanpa sebab yang patut. Okey. Diceraikan tanpa sebab yang patut ni, kita tengok situasi perceraian yang macam mana yang menyebabkan isteri itu dapat muta'ah. Okey. Kalau perceraian disebabkan kematian suami atau kematian isteri, maka tidak wajib muta'ah. Mati dah salah seorang, cerai mati. Isteri dah muda dia cerai mati. Isteri kematian suami, dia nak tutup muta'ah mana? Sebab bukan cerai hidup, cerai mati. Maka tidak wajib muta'ah. Okey. Perceraian yang berpunca daripada suami yang wajib untuk mendapat muta'ah ialah yang pertama, perceraian secara talak. Perceraian secara talak. Okey. Yang kedua, perceraian secara li'an. Yang ni jarang berlaku kat negeri kita lah, kat Terengganu ni setakat ni tak ada lagi lah. Okey, setakat yang saya tahu. Yang ketiga, perceraian yang berpunca daripada suami yang mewajibkan muta'ah ialah kerana suami murtad. Okey. Yang keempat, perceraian ataupun yang berpunca daripada suami ialah fasah nikah. Okey. Disebabkan aib suami yang berlaku sebelum akad nikah. Okey. Fasah nikah yang disebabkan oleh aib suami yang berlaku sebelum akad nikah. Okey. Yang seterusnya, fasah nikah kerana pemelukan Islam oleh suami, tetapi isterinya kekal tidak Islam. Ini akan jadi wajib muta'ah. Ini adalah kupasan yang dibuat. Okey. Kalau yang biasanya ialah yang wajib muta'ah ini ialah yang pertama je, yang talak. Perceraian disebabkan talak. Talak ni termasuklah cerai talak 1, cerai talak 2, cerai secara cerai taklek, cerai-cerai yang sebegitu. Maka ini akan mewajibkan muta'ah kepada suami. Okey. Kemudian perceraian yang tidak wajib muta'ah. Perceraian berpunca daripada isteri semata-mata. Iaitu yang pertama, isteri murtad. Berlaku perceraian, maka tidak wajib muta'ah. Okey. Yang kedua, isteri memeluk Islam, maka berlaku perceraian. Jadi tak wajiblah muta'ah sebab suami dia bukannya orang Islam. Okey. Yang ketiga, fasah nikah kerana aib isteri. Fasah nikah kerana aib isteri ni ialah antaranya ialah kalaulah isteri itu biasanya kalau mengikut kupasan kitab-kitab ulama, aib isteri ni ialah dari segi kecacatan alat kelamin. Alat kelamin isteri, kecacatan dia. Okey. Kemudian fasah nikah, perceraian yang berpunca daripada isteri semata-mata yang tidak wajib muta'ah ialah isteri dimerdekakan. Di zaman dulu, isteri dimerdekakan, suami dia masih lagi hamba, maka isteri itu memilih untuk fasah nikah. Ni zaman dulu. Ataupun isteri fasah nikah kerana suami itu papa. Dia fasah nikah suami papa.
Sekarang ni yang berlaku kat Terengganu kita lah, saya kecilkan skop kat Terengganu kita, ramai orang fasih nikah bukan suami papa, tapi suami tidak beri nafkah. Suami tidak apa-apa pun sebenarnya, tapi tidak beri nafkah. Tu lain. Hak ni tak wajib dapat mutaah ni, fasih nikah sebab suami dia papa, memang suami tak ada duit. Okey. Kemudian suami berlaku tidak wajib untuk isteri mendapat mutaah ialah isteri fasih nikah kerana suami mati pucuk. Ni tak wajib untuk dapat mutaah. Okey. Jadi kalau lah orang kata mu fasihkan nikah mu kan, apa mu nak pergi tutup mutaah? Jadi tengok balik, dia fasih nikah itu sebab apa? Fasih nikah ni banyak sebab. Kalau dia fasih nikah sebab suami dia papa orang panggil orang Terengganu panggil papa kedana. Tak? Papa kedana ni betul tak boleh tutup mutaah. Nak tutup mutaah kan memang suami tak ada duit. Tetapi situasi yang berada di Terengganu pada masa sekarang yang banyak saya jumpa kes dan banyak saya buat kes adalah isteri fasih nikah sebab suami tidak beri nafkah. Tak beri. Saya tanya kerja tak suami? Kerja. Lepas tu tak beri nafkah? Tak. Lepas tu makan minum keluarga? Saya tanggung. Saya ada seorang anak guam, anak klien saya yang mana dia bekerja sebagai guru dan dia mempunyai 8 orang anak. Okey, suami dia bekerja, dia kata daripada sekarang ni dia dah berpencen dan dia mohon untuk fasih nikah. Dia kata daripada anak kecil sampai ke sekarang suami tak bagi nafkah. Saya tanya dengan 8 orang anak tu, cikgu sara anak macam mana? Dia kata dulu masa anak saya kecil 8 orang, saya meminjam duit. Dia pinjam sama-sama cikgu dia. Hatta ketika dia nak menghantar anak dia menyambung pelajaran, suami dia tak pergi. Suami dia ada kat rumah, suami dia tak pergi pun hantar anak tu menyambung pelajaran. Dan saya kata cikgu pergi dengan siapa? Saya pergi dengan adik-beradik saya. Dan pernah cikgu rakan sejawatan dengan dia, cikgu sekolah dia, bagi dia duit 3,000 semata-mata suruh dia pergi hantar anak sambung belajar. Bukan suami dia yang bagi. Dan dia bertahan sehingga sekarang, sehingga dia pencen, dah bercucu, dan sekarang dia kata saya ambil keputusan untuk saya fasih dah nikah saya. Sebab suami saya memang tak buat benda, tak bagi langsung dia kata nafkah. Jadi dalam istilah begini, suami dia ada duit kemampuan dan dia pernah beritahu kepada saya, dia kata dia pernah jumpa satu penyata akaun suami dia yang suami dia ada simpanan sebanyak RM60,000. Jadi itu bukan apa-apa namanya. Itu bukan apa-apa. Kalau begitu situasinya, bukan seorang yang apa-apa. Jadi kalau berfasih nikah dalam situasi yang begitu, isteri boleh lagi menuntut mutaah. Yang isteri tidak fasih nikah tidak boleh tutup mutaah ni kerana suami papa. Memang tak ada duit. Like account bank pun tak ada, dia nak makan pun tak ada, memang tak boleh buat benda. Tu lain cerita dia. Okey. Jadi ini adalah asas-asas untuk pihak mahkamah mengambil kira bagi seseorang perempuan itu mendapat mutaah. Okey. Ini asas-asas dia. Mahkamah akan ambil kira mutaah. Dia tengok lama mana kahwin, sifat isteri itu bagaimana, kedudukan isteri itu bagaimana. Kemudian dia akan tengok dari segi lama mana tempoh perkahwinan. Lepas tu dia tengok lama mana lama mana dari segi hikmat dia dalam keluarga. Saya ada yang terbaru jugalah, seorang isteri, seorang guru yang mana suami dia juga seorang guru yang bersara awal. Suami dia minta pencen awal. Dan dia seorang guru, masih lagi berkhidmat sebagai guru, dan dia mempunyai 7 orang anak. Anak dia yang bongsu tingkatan 1 dekat saya ke tingkatan 2, dan dia menuntut mutaah dan mahkamah memberi kepada dia mutaah sebanyak 15,000. Sebab dia kahwin dalam tempoh masa lebih kurang, dia cerai lama dah, lebih kurang dia nikah lebih kurang 20 tahun kot. 20 tahun dapat dalam 15,000 mutaah. Jadi jumlah yang diberikan oleh pihak mahkamah ni tak sama. Kadang-kadang ada orang tanya, "Dah saya cikgu juga. Apa saya boleh sikit? Apa dia cikgu boleh banyak?" Jadi itu yang saya kata pertimbangan mahkamah tu berbeza. Okey, pertimbangan mahkamah itu dia tengok situasi atas tubuh orang tu. Kalau orang A ni kedudukan dia lain sikit. Suami dia mungkin dari segi kemampuan lebih sikit,
dan kedudukan isteri itu sifat dia dalam masyarakat lebih sikit, maka dia akan dapat lebih sikit. Yang si B ni walaupun dia cikgu juga, mungkin suami dia kurang dari segi kemampuan. Jadi mungkin dia cikgu ni cikgu biasa-biasa je, bukan cikgu yang memegang di bahagian jabatan pendidikan ke. Jadi mungkin dari segi situ maka jumlah dia mungkin sikit. Ataupun mahkamah tengok hok ni nikah sekejap je, hok ni nikah lama. Tu saya kata pertimbangan mahkamah tidak sama. Jadi kalaulah kata macam saya katakan tadi, bila seseorang perempuan bercerai itu nak menuntut muta'ah, nak letak berapa boleh, tak ada masalah. Nak letak 100,000 pun boleh, tapi patut padankanlah dengan taraf kemampuan suami dan juga taraf kita. Takut kat gi bila gi ke mahkamah, hakim katanya sama-sama pegawai mahkamah ke ataupun sama-sama peguam ke, dia katanya mari kes benda muta'ah berapa ribu, 100,000, kerja benda hak lelaki. Itu soalan yang pertama yang akan ditanya. Contoh macam saya buat baru ada kes, saya kata 300,000. Suami dia hanya seorang juruteknik, dia menuntut 300,000. Dia hanya seorang pegawai, pegawai kemas, tuntut 300,000. Tak ada masalah, mahkamah akan melayan sahaja tuntutan. Tetapi dalam proses perbicaraan, okey, saya bercerita sedikit untuk proses perbicaraan. Kalau kita tuntut muta'ah, katakan yang menuntut itu bernama Aminah, okey, proses dia, Aminah ni akan cerita ke mahkamah. Dia ceritalah, saya nikah bila, saya cerai bila, ada anak berapa, sebab apa berlaku cerai, suami saya dulu kerja apa, gaji berapa, bla 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 bla. Okey, habis keterangan Aminah. Jadi keterangan Aminah ni, kalau contoh ni Aminah ni kata saya ni nega, ada kedai besar, orang kenal saya. Okey, ni dakwaan Aminah. Jadi lepas Aminah ni bercakap, Aminah ni dia kena bawa saksi pergi ke mahkamah. Saksi yang boleh beritahu kepada mahkamah, yang boleh menyokong keterangan Aminah ini berhubung dengan dakwaan dia. Yang dikata dia seorang peniaga yang orang kenal, pekerja niaga besar. Jadi dia kena bawa saksi itu. Siapa saksi itu? Kalau dia ada rakan niaga dia itu boleh menjadi saksi. Betul, saya rakan niaga Aminah, memang dia seorang yang berkerjaya, seorang peniaga yang ada usahawan apa-apa, niaga apa-apa. Jadi ini yang akan mahkamah akan ambil kira. Kalaulah Aminah ini ada perniagaan yang didaftarkan melalui syarikat, dibawalah daftar syarikat dia. Ni daftar syarikat saya niaga benda ni. Okey, jadi itu yang mahkamah ambil kira. Tetapi kalaulah si Aminah ini menuntut 300,000, pergi mahkamah dakwa bla 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 bla, bila mahkamah kata mana saksi? Saya tak ada saksi. Agak-agak dapat tak 300,000? 50,000 pun tak dapat. Sebab macam kita nak mendakwa, saya selalu bagi kiasan, saya selalu bagi contoh, macam kita nak mendakwa seseorang itu mencuri barang kita. Betul? Bila kita nak mendakwa seseorang itu mencuri barang kita, sudah tentu pencuri itu tidak akan mengaku. Jadi macam mana kita nak membuktikannya? Kalau kita seorang je kata, memang dia curi. Adakah pihak polis akan bersetuju dengan kita? Polis mungkin akan setuju, tapi mana buktinya? Bawalah orangnya. Jadi kita bawalah orangnya. Kalau ada gambar, bawa gambar. Ni CCTV, dia masuk ke rumah saya, dia curi barang saya. Itu sama juga situasinya kalau kita kiaskan dengan mahkamah syariah. Apa-apa tuntutan muta'ah ke, nak tuntut edah, nak tuntut harta ke, jadi kena ada saksi. Sama juga yang ini. Jadi dia katalah Aminah ni bla 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 bla, nak tuntut, mahkamah akan tanya saksinya mana. Kalau dia ada saksi, bawa saksinya, bagi ke mahkamah, tunjuk, ni saksi, saya rakan niaga, ataupun saya pernah berurus niaga dengan dia, saya beli benda ni, memang betul dia seorang yang dikenali di Kuala Terengganu, gini. Jadi mahkamah kata, betul lah, maknanya bukan dakwaan dia kosong-kosong dicakap lah. Sebab bezanya bercakap di mahkamah ini bukan seperti kita bercakap di kedai kopi. Siapa-siapa pun boleh kedai kopi cakap bisin bangun, lepas tu habis. Bukan begitu. Okay, bukan sembang di kedai kopi, sebab dia akan memerlukan bukti.
Apa-apa bercakap di mahkamah dia perlukan bukti. Bukti itu dengan cara yang macam mana? Sama ada kita bawa orang ataupun kita bawa sekali dokumen, kertas. Macam saya kata tadi lah, kertas pun macam kita kata ada saya seorang ahli perniagaan, daftar niaga, kertas lah dokumennya. Lepas tu ada orang mari yang selalu berusniaga dengan kita, mari menyokong keterangan. Jadi itu yang perlu di mahkamah. Itu cara di mahkamah. Selepas kita bawa saksi, bawalah. Hakim tidak menetapkan, tidak menghadkan berapa orang kita nak bawa saksi. Nak bawa 4 orang ke, nak bawa 5 orang ke, seorang nak cerita hal kita nega. Seorang nak cerita bahawa selepas bercerai kita mengalami tekanan perasaan. Duduk nangis rumah kawan kita tengok. Boleh, tak ada masalah bawa saksi. Lepas tu seorang lagi kita bawa nak cerita bahawa kita ada kita ada mendapat pula ada mengalami masalah apa-apa selepas bercerai. Kita mengalami tekanan juga, kita bawa diajak dia temang pergi jumpa doktor psikiatrik contoh. Boleh, tak ada masalah. Mahkamah tidak hadkan berapa orang saksi. Selagi mana kita rasa nak puas hati bawa saksi, bawa. Kemudian barulah mahkamah akan benarkan bekas suami pula untuk memberi keterangan, untuk membela diri dia. Dia pun ceritalah pula bahagian dia. Sebab bercerai saya, kemampuan saya banyak ni, ketika cerai gaji saya banyak ni, isteri saya sebenarnya dalam masa nikah ni buat apa. Kalau kata isteri saya masa nikah dulu, walaupun dia duduk rumah, saya ada beri orang gaji contoh. Ada orang gaji yang membantu. Jadi hikmat dia duduklah sepenuh masa. Sebab anak ada orang gaji cara, dia cuma pergi atas sekolah contoh. Jadi itu yang mahkamah akan ambil kira. Di akhirnya mahkamah yang akan membuat keputusan berapa amount yang akan dapat oleh bekas isteri. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak kupasan saya berhubung dengan memahami konsep mutaah. Okay, mutaah ini hanya akan hadir selepas berlakunya perceraian secara hidup, bukan perceraian mati. Okay, kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan pada saya lah. Nak tanya berhubung dengan mutaah ni. Okey, 99.
Puan, okey. Apa yang saya faham, Puan tanya, okey, saya ringkaskan. Puan kata tahun 96 Puan membuat satu pinjaman perumahan. Okey, Puan membuat pinjaman perumahan atas nama Puan sepenuhnya. Okey, atas nama kita dan bayaran potong gaji melalui kita. Okey. Dan kemudiannya Puan bercerai tahun 2001. 2012. Okey, Puan bercerai tahun 2012. Dan okey, dalam kedudukan fasah tak kisahlah. Jadi selepas Puan bercerai tahun 2012, 3 tahun selepas itu suami meninggal dunia. 2012 2015. Okey. Dan bila Puan okey, pinjaman perumahan Puan settle bayarannya tahun bila? Okey, sepanjang Puan buat bayar 2022 tu bila ya? Potong gaji. Okey, bila dah Puan potong gaji, bila dah settle bayaran tahun 2022, pihak perbendaharaan ataupun LPPSA dia akan lepas gadai. Betul kan? Okey, dia lepas gadai. Jadi masa lepas gadai, dalam geran yang dipulangkan kepada Puan ada nama bekas suami ke? Di atas okey. Okey. Aha. Okey. Jadi, okey, kita kena faham Puan, bila atas tanah ni kalau istilah menurut kanun tanah negara, tanah ialah menurut dia ialah tanah dan apa yang melekat di atasnya. Maksudnya, kalau tanah termasuk juga rumah. Sebab rumah tak boleh nak pisah daripada tanah. Jadi kalau Puan kata tanah 1/2 kepada nama arwah suami, 1/2 atas nama Puan, bermakna rumah itu pun begitu juga. Jadi, apabila suami Puan meninggal dunia, okey, apabila suami Puan meninggal dunia, atas 1/2 bahagian di atas nama dia itu, Puan dah bercerai dengan dia kan? Okey, dia meninggal selepas bercerai dengan Puan. Jadi, atas 1/2 yang bahagian yang dimiliki oleh suami akan diwarisi oleh isteri-isteri dia yang ada dan juga anak-anak dia termasuk anak-anak Puan. Jadi, tanah Puan tu dia jadi tanah Puan tu akan menyebabkan satu rumah dengan tanah tu dia akan jadi nama ramai. Dia akan jadi nama ramai. Puan memang tidak akan dapat faraid dah daripada dia Abdul Rahman sebab dia dah meninggal. So yang akan mendapat faraid ke atas harta nama si arwah Abdul Rahman ini ialah isteri dia. Kalau dia ada 2 isteri, maka isteri dia akan dapat 1/8 daripada 1/2. Berkongsi, bukan 1/8 seorang. Kalau isteri 2 orang ke isteri 3 orang, 1/8 ni bagi 3 orang tu. Okey, jadi 1/8 tu dia kira gini. 1/8 dia akan dapat kepada isteri-isteri Abdul Rahman daripada 1/2 tanah dan rumah itu. Dan ayah dia ada lagi. Ayah dia akan dapat 1/6 daripada itu. Harta itu 1/6 daripada 1/2. Kemudian anak-anak Puan bersama dengan dia dan juga anak-anak dia dengan isteri yang 2 orang lagi, kalau ada 10 yang akan dapat. Dia akan jadi gitu. Okey. Tak tahu.
Cuma gini puan, saya nak tanya, suami meninggal tahun 2000, lebih kurang 2015. Okey, jadi ketika selepas suami meninggal 2015, sekarang 2024, lebih kurang 9 tahun lah. Adakah harta-harta yang ditinggalkan oleh suami telah diterekohkan ataupun belum? Adakah termasuk dengan tanah yang dimiliki oleh puan? Okey, gini, kalau begitu puan, puan kena buat semula untuk tanah rumah tu, beritahu kepada anak puan. Okey, anak puan adalah antara ahli waris yang berhak kepada harta arwah Abdul Rahman. Jadi ya, saya faham. Jadi gini, okey, itu waris yang ada, tetapi saya nak tahu, sebab tu saya kata sebab harta itu telah pun diterekohkan. Okey, jadi ketika harta jadi bila jadi gitu, dah bagi dah harta-harta dia yang lain. Jadi harta ni kita baru tahu ada nama dia. Jadi dia anggap sebagai harta ketinggalan. Okey, dianggap harta ketinggalan. Jadi kalaulah kata pembahagian itrekah yang harta terdahulu arwah Abdul Rahman itu dibuat pada tahun, katakanlah tahun 2000 contoh. Jadi kita nak buat hak kediang ni minta anak, sebab anak kita adalah salah seorang ahli waris yang berhak kepada harta arwah. Jadi anak kita buat ke pejabat pesaka masuk dalam harta ketinggalan. Permohonan berbawah borang P. Harta ketinggalan jabat terekor dekat Maiding ni, bangunan Maiding Mall tu, tepi tu kan ada jabat terekor situ. Pergi situ, tapi sekarang dipakai online dah. Okey, isi borang untuk harta ketinggalan. Tetapi puan kena masuk ahli waris yang ada ketika meninggal dunia. Contoh, ketika meninggal dunia tu dia ada anak katakan 4 orang. Sekarang tinggal 3. Tak jadi, tak boleh masuk 3, kena masuk 4. Saat masa ayah dia mati, anak dia ada 4. Tak apalah hak ni mati dah sekarang pun. Ahli waris pada hak ni pula kayak gini. Jadi puan kena selesaikan. Okey, jadi puan kena selesaikan. Anak puan lah kena buat. Anak puan sebagai pemohon beritahu kata nak buat harta ketinggalan atas nama arwah ayah saya, nama Abdul Rahman gini-gini. Dulu dah buat pembahagian dah semua, tetapi ini ada harta yang tertinggal. Jadi saya baru tahu, sebab baru kita beritahulah cerita, sebab puan kata kan dia buat cerita baru tahu, kita baru dapat daripada lepas gadang. Lepas tu ya, jadi sekarang ni tak apa, sebab dia kalau harta tu bawah 2 juta dia akan pergi kepada jawab pesaka kecil je. Jadi buat harta ketinggalan, isi borang. Kemudian bila dah isi borang online sekarang ni, lepas tu kita print dia akta manual borang tu, dapatkan salinan IC ahli waris. Jadi sementara ayah dia ada, kalau dah ayah dia tak ada kat gigi, makin ramai nama adik beradik dia pula masuk. Jadi bila dah pergi ke pejabat pesaka kat gigi, pejabat pesaka akan nilai berapa harga rumah berserta dengan tanah itu. Okey, dia akan nilai. Dia akan nilai harga semasa, dan kemudiannya dia akan panggil ahli waris. Okey, dia akan panggil ahli waris. Jadi ahli warisnya, kalau puan memang puan tak boleh pergi lah, sebab puan bukan ahli waris ketika meninggal, kita dah bercerai. Anak kita yang lelaki akan pergi, ayah dia akan pergi, isteri dia akan pergi, atau anak puan dia akan pergi. Jadi kalaulah untuk selamat, biasanya dia akan buat penolakan. Penolakan ni sama ada kalau ayah dia tak ambil. Ayah dia kata tak ambil lah, rumah ni tak ada kaitan dengan dia. Ayah dia kata bekas mertua kita, dia boleh isi borang di DDA, borang penolakan. Ataupun kalau isteri dia dengan anak puan dia nak bahagian, kita ambil atas nilaian, bayar nilai. Jadi bila bayar nilai, rumah puan tu selamat. Yang ada atas nama puan ialah nama puan dengan nama anak-anak je. Puan bayar nilai. Katakanlah jabat pesaka, jabat terekor kecil, jabat pesaka nilai, katakan harga rumah tu 200,000 contoh. 200,000 dia akan kira. Okey, isteri 1/8. 1/8 daripada 200,000 dapat berapa? Jadi kita bayar nilai kepada dia. Puan nak tuntut apa?
Betul puan. Kalau puan nak menuntut sekarang ini, muta'ah memang tidak boleh dituntut. Okey, puan bercerai tahun 2015. 2012, suami meninggal 2015. Apa satu sahaja yang boleh dituntut untuk puan tuntut ialah harta sepencarian. Sebab okey. Gini puan, sebab sekarang ni betul dia mengaku, tetapi apa yang didaftarkan anak itu anak bekas suami. Jadi kita waktu cerita dia tu kata orang atas dia lah. Okey, cuma apa yang puan tanya saya, apa yang puan boleh tuntut? Soalan saya ialah satu je puan boleh tuntut, harta sepencarian. Tetapi harta sepencarian itu puan kena tahu harta apa yang didaftarkan atas nama suami dalam tempoh masa perkahwinan puan dengan bekas suami. Maknanya daripada puan kahwin sehingga tahun 2012. Harta apa yang suami ada masa tu. Jadi dalam tempoh itu sahaja harta yang puan boleh tuntut. Dan bila puan nak tuntut, puan kena namakan ahli waris kepada suami. Ahli waris kepada suami siapa? Ayah dia, isteri dia, anak perempuan dia, anak-anak kita. Dia akan dinamakan sebagai ahli waris lah untuk menuntut harta sepencarian. Tetapi nak tuntut harta sepencarian pun sekarang ni pembahagian terekor harta arwah telah dibuat. Harta sepencarian boleh dituntut sebelum pembahagian faraid dibuat. Terekor tu ialah faraid. Orang kita kadang-kadang dipanggil terekor kan, dan kadang-kadang dipanggil faraid. Harta sepencarian. Kalau pun nak tutup, hak tu je lah. Atas hak tu je lah hak tu je lah. Sebab kalaulah kata harta sepencarian untuk harta-harta yang lain, katakanlah harta lain tidak dibuat pembahagian lagi, dak akad terekoh lagi, dak bagi faraid lagi, puan boleh tuntut. Walaupun puan tidak ada sumbangan secara duit, tetapi boleh dituntut harta sepencarian ni dengan syarat harta itu diperolehi dalam tempoh masa perkahwinan. Dapatlah masa kahwin kita dengan dia, walaupun kita tak sumbang duit, kita boleh dapat. Paling-paling kurang kita dapat 1/8. Okey, tetapi harta arwah telah dibuat pembahagian. Bagi belaka dah. Sebab dalam senarai
senarai harta faraid ni bagi saka ni hak akhir sekali. Dia akhir sekali, dia sepatutnya bila mati seorang anak Adam itu, dia perlu cabut dulu hutang dia, bayar pengurusan jenazah dia, bayar nazar dia, tutup harta sepencarian. Kalau ada lebih baru bagi faraid. Sepatutnya hutang itu dikemukakan ketika bagi terekoh dulu. Sepatutnya tolak hutang tu dulu. Siapa tinggal rumah. Tapi bila meninggal, kerajaan akan cover insurance. So rumah itu akan Saya tahu orang yang saya faham. Ada setengah suami yang akan menggunakan nama isteri untuk membuat pinjaman tanpa isteri tahu. Saya pernah jumpa dah. Ya. Saya pernah jumpa. Ya, saya tahu. Ya. Tetapi kalau puan kata gitu, masalahnya kalau puan nak tuntut harta sepencarian pun atas rumah puan tu je lah. Tu je lah. Atas setengah bahagian lah. Atas setengah bahagian atas nama. Setengah bahagian atas nama tu. Tapi hutang tu, tolak hutang. Mahkamah harta pencarian berbeza puan dengan hutang. Dia tak boleh tutup hutang. Dia kalau puan nak ambil macam mana? Kalau katakan rumah atas nama puan separuh, nama dia separuh, puan tutup KG, maksimum daripada separuh tu, maksimum puan boleh tuntut 1/2 daripada 1/2. Katakanlah daripada 1/2 tu, puan dapat 1/8 sebagai harta sepencarian. Maka baki daripada tu, dia akan bagi kepada ahli waris. Hutang tu lain. Sepatutnya puan kemukakan hutang dalam masa perkahwinan kepada bekas suami bila kita bercerai. Bukan selepas puan bercerai tu, puan tahu dia ada hutang sini, tekung cari. Dan sebelum pada ni siapa yang bayar? Dia tak nak kata, saya tak nak kata dia tak nak tolak hutang gitu. Sebab harta sepencarian, mahkamah akan putuskan harta sepencarian. Dia tak akan tolak hutang ni. Sebab rumah puan tu dah selesai, dah bayaran semua. Lepas tu dah nak buat tolak wang, dia kan nak jual separuh. 1/2 tu katakanlah 1/2 tu katakan. Dia gini puan, katakanlah rumah tu 1/2 bahagian bekas suami. Puan dapatlah, puan tutup harta pencarian cara puan dapat 1/8 daripada 1/2.
katakanlah, ataupun 1/2 daripada 1/2, daripada setengah puan dapat, 3 suku lah kita dapat. Jadi katakanlah harga rumah tu 400 dah saya bagi. Jadi kalau bekas suami jadi 200 kan. Kalau 1/8 daripada 200, puan akan dapat lebih kurang 50,000 kan. 50,000 kan nilai yang kan. 50,000 daripada 200,000. 150,000 itu dia akan nilai kepada ahli waris. Okey, dia akan nilai kepada ahli waris. Jadi nilai pada ahli waris itu ialah anak lelaki puan 2 orang, bekas isteri dia dengan anak puan 2 orang dan ayah dia. Ayah dia seorang. Jadi 6 orang. Jadi 150 tu dia akan bagi 6 orang. Ikut faraid lah, bagi berapa seorang. Okey, dia akan bagi ikut faraid berapa seorang. Jadi sebab tu saya kata dah kalau gitu puan nak, jadi rumah puan tu akan ada nama puan 3/4 contohnya. Nama puan ada dah nama situ. Di atas nama kita tu Kak Gi akan ada nama kita, nama isteri dia, nama anak lelaki kita 2 orang, nama ayah dia dan nama anak perempuan dia 2 orang. Satu rumah akan ada 7 nama. Dari segi undang-undang, 7 nama tidak ekonomik untuk dijual. Maknanya kalau nak jual kena ambil tanda tangan 7 orang. Siapa nak beli? Saya tak mau beli, 7 orang nak sign. Jadi kalau puan nak tahu berapa nilai, jabat terakhir yang akan nilai. Jabat terakhir akan nilai. Jadi kalau puan nak nama puan seorang ataupun puan kata anak puan tolak kepada puan, tak ada masalah dah. Jadi puan nak nama puan seorang, nilai berapa bahagian isteri dia tinggal, ayah dia berapa, anak puan dia berapa, kita kena bayarlah nilai tu. Tapi hutang tu tanya dengan jabat saka lah. Kalau jabat saka nak tolak, terpulanglah jabat saka nak tolak. Tapi kalau jabat saka tak mau tolak, saya ada nak kata apalah, kita boleh tunjuk bukti lah. Puan tunjuk bukti lah. Tunjuk bukti lah. Tunjuk bukti. So anak kita bayar itu adalah hutang yang memang telah diputuskan dalam jabat seraka masa bagi dulu kan. Tak ada orang nak tanggung kan hutang dia kan. Dah anak kita yang memberi kesanggupan untuk menanggung. Jadi anak kita yang memberi kesanggupan untuk menanggung. Hak tu memang jabat saka dak cara dah. Kalau nak siapa sebab dulu cara dah terekod. Dulu cara terekod ibaratnya harta ada 500,000, hutang ada 1 juta. Betul? Ni harta contoh, harta ada 500,000 je, hutang ada 1 juta. Jadi ada baki lagi 500,000. Tak ada orang nak bayar 500,000, anak kita memberi kesanggupan untuk membayar hutang ni. Jadi anak kita lah kena tanggung. Sebab dia memberi kesanggupan untuk menanggung hutang. Jadi hak puan ni, puan kena cerita balik lah. Puan bawa bukti, beritahu balik. Hak untuk harta rumah puan sahaja. Tapi dia kalau puan nak tuntut berhasrat untuk tuntut harta sepencarian antara rumah puan, tuntutan harta sepencarian kena buat terlebih dahulu sebelum pembahagian pusaka. Sebab pembahagian pusaka itu adalah yang terakhir, hak akhir dah. Dah bagi saka dah nak tutup dah. Nak tutup nazar ke, nak tutup faraid ke, nak tutup dia ada dulu tu, dia ada hutang dengan saya dulu. Saka bagi habis dah. Kaya dah ahli waris, tak boleh. Ataupun kata sebab tu saya kata bila mati je seorang tu, dia pertama hutang pengurusan jenazah dia. Dia ada tak badal haji dia? Dia ada tak hutang fidyah puasa dia? Dia ada tak nazar dia? Dia ada tak wasiat dia? Dia ada tak hibah dia? Ada tak isteri ni nak tutup harta sepencarian? Kalau ada benda-benda ni, jabat saka dia akan buat pembahagian. Jabat saka akan hold dulu. Lepas selesai hak lain-lain ni, buat pergi ke jabat saka, selesai belaka dah. Hak bersih baki-baki baru bagi faraid. Dia bukan bila mati, masyarakat kita biasanya bila meninggalnya seseorang, dirham bagi saka. Dah hutang siapa nak tanggung? Betul tak? Hutang siapa nak tanggung? Kalau dia ada nazar, siapa nak tanggung nazar dia? Dia ada badal haji dia, siapa nak tanggung badal haji dia? Kalau dia meninggal ketika itu bulan puasa, puasa di fidyah puasa, siapa nak ambil? Siapa nak tanggung? Sepatutnya guna harta dia. Barulah bagi saka kita ni dapat harta sepak je, orang panggil, orang Terengganu kata harta sebab kematian. Jadi kena selesai hak tu dulu, kena faham bahawa saka ni hak akhir. Lepas selesai belaka, katakan selesai belaka puan, tak ada dah baki. Tak ada dah. Ada 1,000 je. 1,000 je lah bagi. Dia kata sikit ngak bagi saka 1,000 je. Dah arwah banyak hutang. Arwah ada nazar. Arwah ada buat video puasa. Arwah ada buat badal haji. Kena buat belaka dulu. Begitu.
Cuma hak puan ni, puan kena buat, kalau puan nak berhasrat untuk tutup harta pencarian, puan tutup harta pencarian atas rumah tu dulu, kemudian baru bagi saka. Kemudian bila dah selesai harta pencarian, baru nak bagi saka tu, masa nak pembagian pesaka, puan boleh kabur lah. Buat di mahkamah syariah. Ya. Puan boleh pergi jumpalah dia kalau dengan pegawai biro tu dulu. Jadi kalau puan kata puan pernah jumpa dah Jabatan Bantuan Guaman, puan boleh beritahulah dia nak tutup atas rumah tu sahajalah, atas rumah yang kita ada tu, atas setengah bahagian. Ada lagi ke yang nak bertanya berhubung dengan kes mutaah kita ni? Tak ada. Nak asal dah ni. Jadi saya tutuplah majlis kita pada petang ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.